Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Nur Adlina bersama dengan Cikgu Nur Izzah. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat menghadiri mesyuarat pada hari ini. Saya juga ingin memohon kepada semua guru serta ketua-ketua warden untuk bersama-sama membantu antara satu sama lain dalam persediaan pembukaan sekolah kali ini. Umum mengetahui Menteri Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razzi bin Majidin telah mengadakan sidang media tentang prosedur operasi standard SOP untuk pembukaan sekolah mengikut fasa negeri masing-masing. Jadi, tujuan utama mesyuarat kali ini adalah untuk membincangkan tentang perkembangan dalam pelaksanaan SOP untuk pembukaan sekolah walaupun kita semua tahu bahawa para pelajar telah mendapat suntikan vaksin. Tetapi kita juga harus berjaga-jaga kerana kadar jangkitan COVID-19 ini masih tinggi. Jadi saya tak nak ada sebarang jangkitan COVID-19 berlaku di sekolah kita. Kita mulakan dengan asrama sekolah terlebih dahulu ya. Bagaimana dengan persediaan dari Cikgu Izzah? Almari katil semua dah susun ke? Baiklah, sebagai warden di asrama, pengurusan asrama semuanya telah berjalan dengan lancar. Semua yang keperluan telah disediakan, telah dikemaskan dengan bantuan warden-warden yang lain juga dan dengan bantuan staf-staf pembersih yang lain. Alhamdulillah, keperluan semuanya cukup untuk pelajar-pelajar kita setakat ini. Segala panduan dan juga SOP telah kita laksanakan bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19 ini. Peraturan yang telah dilaksanakan sebelum pelajar-pelajar masuk ke asrama yang telah ditetapkan pada tarikh 14 November 2021 ini adalah murid yang sihat sahaja akan dibenarkan balik ke asrama dengan syarat mereka dan ahli keluarga mereka tinggal serumah, tidak dalam tempoh menjalani kuarantin dan bukan kontak rapat kes positif COVID-19. Yang seterusnya, ujian kendiri COVID-19 perlu dilaksanakan untuk setiap murid semasa pendaftaran masuk ke asrama seperti tata cara yang dijelaskan dalam garis panduan. Ujian kendiri ini haruslah dilakukan oleh pelajar itu sendiri. Dan seterusnya adalah persediaan yang kami lakukan sebagai langkah awal bagi menjaga SOP adalah persediaan pihak sekolah sebelum masuk ke asrama, iaitu tanda penjarakan 1 meter telah disediakan untuk murid beratur bagi menuju ke semua bilik khas, iaitu bilik bermaksud bilik mandi, bilik air, bilik cuci, bilik menggosok, bilik pakaian, bilik pantry dan sebagainya. Susunan tempat duduk di kelas persediaan juga iaitu kelas prep telah ditandakan dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dan kelas persediaan prep juga akan diadakan secara bergilir mengikut waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, alat pengimbas suhu juga telah diletakkan di beberapa sudut di asrama. Makluman dan peringatan berkaitan penjarakan fizikal dalam kalangan murid telah dilaksanakan sebelum murid dari sekolah dan ketika murid berada di asrama. Aktiviti berkumpulan dalam kalangan murid di asrama dibenarkan, tetapi kami akan mengambil kira penjarakan fizikal, iaitu sebagai contoh apabila kami benarkan pelajar-pelajar untuk melakukan aktiviti berkumpulan seperti di padang, kami akan memeriksa dahulu kapasiti di padang itu, ruang yang bersesuaian, tempat yang luas dan keselamatan murid juga adalah yang diutamakan. Seterusnya, jadual bertugas kepada semua guru telah dilaksanakan secara penggiliran, iaitu tugas guru untuk mengawasi pelajar-pelajar semasa melakukan aktiviti secara berkumpulan agar segala peraturan SOP dipatuhi oleh setiap pelajar. Yang seterusnya, penggunaan tandas dan bilik air adalah ditetapkan mengikut aras, iaitu sebagai contoh, pelajar yang tinggal di aras 1 akan menggunakan tandas di aras 1 saja dan pelajar yang tinggal di aras 2 tidak dibenarkan sama sekali untuk menggunakan tandas yang berada di aras 1. Dan tandas dan bilik air akan sentiasa disanitasi secara berkala dari semasa ke semasa yang akan dilakukan oleh pekerja pembersih kita.
Dan yang seterusnya adalah pengurusan bilik asrama iaitu dorm. Tingkat atas dan bawah katil 2 tingkat iaitu katil double decker boleh digunakan iaitu kami akan gunakan dengan jarak 1 meter setiap katil tersebut. Namun di asrama lelaki ruang di asrama adalah sedikit sempit dan kecil. Namun pihak kami telah membuat inisiatif lain iaitu kami bersetuju untuk meletakkan penghadang antara katil tersebut di antara katil dan juga almari bagi mengelakkan berlakunya kontak antara pelajar-pelajar dengan terlalu kerap. Langsir juga telah diletakkan untuk memastikan keselamatan pelajar, namun langsir yang kami gunakan adalah tidak menghalang pengudaraan, jadinya di sini tiada sebarang masalah dari segi pengudaraan. Itu sahaja untuk dorm, bilik air dan sebagainya. Puan ada apa-apa persoalan? Tak ada. Okey. Baiklah, semua nampaknya sudah teratur dan menepati syarat SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Bagaimana pula dengan Dewan Makan? Dewan Makan kita hanya mampu memuatkan 100 orang pelajar pada satu masa. Waktu makan mereka bagaimana? Baiklah, itu adalah satu masalah lain, namun kami telah berjaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, iaitu di Dewan Makan Asrama pula, jadual penggiliran telah kami lakukan untuk pelajar-pelajar ini turun makan di Dewan Makan Asrama, iaitu bermakna murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3 yang mempunyai bilangan keseluruhan sebanyak 52 orang akan turun dahulu untuk makan pada pukul 2 petang apabila selesai saja waktu persekolahan. Manakala murid-murid tingkatan 4, 5, 6 akan dibenarkan pergi ke Dewan Makan pada pukul 2.30 petang. Dan di Dewan Makan juga tempat beratur dan kedudukan tempat makan di Dewan Makan telah diletakkan penanda bagi penjarakan fizikal dengan jarak minimum iaitu 1 meter. Jadinya di sini semasa makan juga pelajar tidak dibenarkan untuk duduk secara rapat-rapat bagi mengelakkan berlakunya penularan wabak COVID-19. Dan dari segi makanan pula kami masih fikirkan jalan terbaik untuk disajikan kepada pelajar. Bolehkah saya minta pendapat Tuan Pengetua mengenai hal ini? Okey, bagi saya lebih baik lebih baik makanan itu disajikan secara berbungkus bagi mengelakkan pelajar berkumpul di Dewan Makan. Pekerja Dewan Makan sahaja yang dibenarkan untuk mencedok makanan dan mereka mesti memakai pelitup muka dan sarung tangan semasa menyedia dan menghidangkan sajian. Penggunaan sketing di meja makan juga tidak dibenarkan. Baiklah Puan, saya faham. Saya akan catatkan semuanya dan akan maklumkan kepada pekerja-pekerja kantin kita secepat yang mungkin untuk bagi persediaan mereka membuat langkah yang lebih awal. Sebelum saya terlupa Cikgu Izzah, maklumat penting untuk memastikan murid mengemukakan borang pengisytiharan kesihatan semasa pendaftaran masuk asrama seperti yang kita sudah arahkan guru-guru kelas untuk edarkan melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Aktiviti keluar, outing dan pulang bermalam pula tidak dibenarkan sehingga dimaklumkan oleh KPM dari semasa ke semasa. Ibu bapa serta penjaga juga tidak dibenarkan untuk melawat anak-anak jagaan di asrama sehingga dimaklumkan oleh KPM. Baik Puan, saya akan segera kemaskini status pelajar dari semasa ke semasa dan saya akan maklumkan jika terdapat sebarang masalah atau pertanyaan dari murid-murid mengenai perkara ini. Saya akan mengingatkan juga kepada mereka tentang aktiviti outing dan pulang bermalam. Baik, terima kasih. Seterusnya, saya akan maklumkan pula tentang maklumat tambahan. Maklumat tambahan adalah yang pertama, bagi aktiviti riadah. Di asrama, aktiviti riadah adalah dibenarkan bagi setiap murid-murid.
dengan syarat mereka haruslah mematuhi penjarakan fizikal iaitu sekurang-kurangnya 1 hingga 3 meter dan hanya akan dilaksanakan di kawasan terbuka sahaja. Yang kedua, perkhidmatan dobi cucian pakaian dengan mesin basuh atau perkhidmatan dobi di asrama pula adalah secara individu sahaja. Dan mesin basuh yang digunakan, kami akan pastikan mesin tersebut sentiasa dibersihkan sebelum dan selepas digunakan dengan bantuan pekerja pembersih kita. Itu saja untuk dobi dan aktiviti riadah. Boleh saya tahu adakah sebarang bayaran akan dikenakan? Bayaran tidak sama sekali kami akan ambil, namun kami akan minta sedikit bayaran semasa pendaftaran pelajar iaitu sebanyak RM10 sahaja bagi seorang pelajar untuk tempoh 1 tahun bagi tujuan penyelenggaraan mesin-mesin basuh yang telah digunakan. Okey, baik. Saya faham. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Izzah. Baiklah, sama-sama. Saya akan terangkan juga maklumat tambahan yang ketiga iaitu dari segi surau. Di surau, jadual bertugas akan dilaksanakan untuk setiap pelajar dan saya akan mulakan di tempat mengambil wuduk. Di tempat mengambil wuduk, sabun dan pensanitasi tangan akan diletakkan di tempat-tempat yang bersesuaian dan pelaluan juga kami telah lakukan untuk memastikan pelajar tahu laluan arah keluar dan masuk ke surau dan tanda penjarakan 1 meter di pintu masuk dan keluar surau dan semua ruangan solat telah kami letakkan dan tandas serta tempat wuduk yang berada di surau kami akan sanitasi secara berkala pada setiap hari yang akan dilakukan oleh pekerja-pekerja pembersih kita. Bagi aktiviti menunaikan solat pula, pelajar dibenarkan untuk solat secara bersendirian dan solat berjemaah. Namun solat bersendirian adalah lebih digalakkan kerana solat berjemaah bilangan pelajarnya adalah lebih ramai berbanding bersendirian. Jadinya kami ingin mengurangkan bilangan pelajar yang berada di surau dalam satu masa. Dan yang seterusnya, saya akan teruskan dengan SOP yang terakhir iaitu pergerakan murid kembali ke asrama. Jadinya semua murid dibenarkan kembali ke asrama secara berperingkat dengan beberapa kaedah iaitu yang pertama adalah dihantar oleh ibu bapa atau penjaga. Kaedah ini adalah sangat disarankan kerana pelajar itu sendiri tinggal bersama ibu bapa dan penjaga buat masa sekarang ni. Jadinya bagi mengelakkan pelajar terlalu banyak kontak rapat dengan orang luar, ibu bapa dan penjaga adalah sangat disarankan untuk menghantar mereka pulang ke asrama. Yang kedua, mereka boleh juga menaiki kenderaan yang disediakan oleh pihak sekolah. Sebagai yang kita ketahui, sekolah kita ada sediakan bas dan juga van untuk kegunaan pelajar dan jika pelajar tersebut mendapat sebarang masalah untuk kembali ke asrama, mereka boleh maklumkan kepada saya atau guru-guru kelas sendiri untuk memberitahu mereka ada masalah untuk kembali ke asrama dan kami akan susunkan jadual mereka untuk bagi pengangkutan mereka menaiki bas ataupun van ke asrama. Dan yang ketiga, mereka juga boleh menggunakan kenderaan sendiri. Namun kaedah yang ketiga ini hanya dibenarkan untuk murid-murid tingkatan 6 sahaja. Dan sebelum murid-murid pulang ke asrama, ibu bapa dan penjaga perlulah memaklumkan kepada pihak sekolah dahulu kaedah pergerakan anak-anak jagaan mereka untuk kembali ke asrama bagi tujuan pengetahuan pihak sekolah. Dan setakat ini itu sahaja untuk SOP yang telah ditetapkan oleh asrama. Namun saya sebagai warden akan tetap kemaskini SOP terbaru dari semasa ke semasa dan saya juga akan maklumkan kepada pihak sekolah dengan kadar segera jika terdapat perubahan dari segi SOP. Itu sahaja, terima kasih. Puan jelas ke ada sebarang pertanyaan lagi? Setakat ini jelas. Terima kasih. Pada pendapat saya, SOP untuk asrama ini sangat teratur. Bagus Cikgu Izzah. Bagaimana pula dengan Cikgu Adlina? Boleh saya tahu cara pergerakan pelajar semasa waktu persekolahan?
ada sebarang masalah? Baiklah, terima kasih Puan Pengetua dan juga Cikgu Izzah. Assalamualaikum saya ucapkan kepada semua. Boleh saya tahu tentang solat berjemaah tadi? Cikgu Izzah, kita memang tidak dibenarkan solat berjemaah ke ataupun pelajar sebenarnya dibenarkan bersolat berjemaah tapi selepas 2 minggu sebenarnya? Solat berjemaah tetap dibolehkan tetapi tidak digalakkan sebenarnya. Dan solat secara berjemaah juga betul seperti yang Cikgu Adina kata, kita akan laksanakan selepas 2 minggu iaitu tempoh kuarantin bagi pelajar-pelajar lah. Dan jika pelajar ingin menunaikan solat secara berjemaah, kami akan pastikan jarak fizikal mereka akan patuhi mengikut kapasiti ruang surau tersebut. Okey, terima kasih Cikgu Izzah. Okey, saya rasa saya lebih jelas tentang solat berjemaah. Baiklah, saya akan teruskan tentang pergerakan pelajar di sekolah. Sekejap ya, berikan saya masa sedikit. Okey, baiklah, saya akan teruskan tentang pergerakan pelajar semasa di sekolah ya. Boleh lihat ya? Okey, baiklah. Untuk pergerakan pelajar sewaktu di sekolah, saya telah membahagikan masa kepada 3 iaitu pada waktu pagi, rehat dan juga pada waktu pulang. Pada waktu pagi pula, pada hari Isnin dan hari Jumaat, pelajar akan mula masuk ke dalam kelas, diarahkan masuk ke dalam kelas pada pukul 7 pagi. Kerana pada pukul 7 suku, 7.15, pelajar akan memulakan nyanyian lagu negaraku dan bacaan ikrar untuk hari Isnin. Manakala untuk hari Jumaat pula, tazkirah Jumaat dan juga bacaan Yasin akan dijalankan. Dan pada pukul kira-kira 8 pagi begitu, pelajar akan memulakan PDP secara bersemuka seperti biasa. Dan sekiranya ada program ataupun sebarang penyampaian hadiah semuanya, mungkin masa ini akan dipanjangkan sedikit, mungkin agak-agak dalam 8.30 begitulah. Kemudian pada hari Selasa dan juga hari Khamis pula, pelajar akan masuk ke dalam kelas yang pada waktu ini pelajar tidak kira lah nak masuk pada pukul 7 ataupun 7 suku kerana PDP akan bermula pada pukul 7.30. Maksudnya dia lewat sikit lah. Okay. Jadinya pada waktu rehat pula, pelajar menengah rendah akan rehat pada pukul 9.30 hingga ke 10.30. Kita panjangkan waktu rehat ini kepada 1 jam. Seperti yang pengetua tahu dan juga cikgu warden kita tahu yang sebenarnya waktu rehat pelajar sebelum COVID adalah 30 minit. Tapi dipanjangkan mungkin kerana SOP pelajar itu sedikit mengambil masa sebenarnya. Jadi sebab itu saya bersetuju apabila terdapat pelajar yang mengemukakan bahawa mereka agak terkejar-kejar sebenarnya. Jadi sebab itu waktu rehat dipanjangkan kepada 1 jam. Kemudian untuk waktu rehat menengah atas pula pada pukul 10.30 hingga 11.30. Pada waktu ini pelajar boleh makan di dalam kelas ataupun solat duha di surau. Untuk makan ni pula, pelajar boleh menempah makanan pada waktu pagi tadi, iaitu pelajar datang pada pukul 7 tadi tu, pelajar boleh mengambil pesanan, memberikan pesanan mereka kepada guru, kepada ketua kelas. Kemudian ketua kelas akan mengumpulkan segala pesanan yang diorder oleh daripada rakan-rakan mereka. Kemudian ketua kelas boleh menghantar pesanan tersebut kepada pihak kantin. Tapi di sini pengetua, saya ada 2 cadangan sebenarnya. Sama ada pelajar ingin mengambil pesanan ataupun sebenarnya kita boleh menetapkan 1 hari 1 makanan. Contohnya 1 hari pada hari Isnin nasi goreng, pada hari Selasa mi goreng. Apa pendapat Puan Pengetua? Pendapat saya lebih baik kita menetapkan 1 hari 1 makanan untuk memudahkan kerja pihak kantin lah. Mungkin kita boleh minta pendapat para pelajar makanan apa yang mereka mahukan. Dan itu cara yang terbaik lah saya rasa. Okey, betul lah. Saya pun sebenarnya rasa begitu yang cara terbaik sebab
kalau kita nak pelbagaikan makanan kita pada setiap hari mungkin akan sedikit mengambil kos dari segi bungkusan. Tetapi bila mana pengetua cakap kita nak kita nak menghususkan satu hari satu jenis makanan, mungkin pada pendapat saya pelajar boleh membawa bekas makanan daripada dorm mereka. Kemudian jika mereka nak beli makanan, mereka boleh jadi pihak pengurusan kantin boleh cedok makanan dalam bekas tersebutlah. Jadi kita dapat mengurangkan penggunaan plastik dan juga polisterin. Jadi saya rasa memang itulah cara dia, iaitu pelajar boleh menggunakan bekas. Pelajar diwajibkan membawa bekas daripada dorm mereka. Untuk solat duha hari surau, pelajar memang sangat digalakkan untuk menunaikan solat duha. Mungkin boleh secara berjemaah ataupun bersendirian. Untuk SOP tentang solat duha ni mungkin kita tiada masalah kerana kita telah mengasingkan pelajar menengah rendah dan juga pelajar menengah atas. Jadi bilangan mereka agak sedikit sebenarnya dan tidak terlalu padat lah. Okay, baiklah, untuk pulang pula pada pukul 2 pelajar menengah rendah akan pulang seperti yang dikatakan oleh Cikgu Izzah tadi. Habis PDP pukul 2, pelajar boleh pergi ke Dewan Makan untuk makan tengah hari. Manakala pelajar menengah atas pula akan pulang pada pukul 2.30 petang. Untuk pergerakan pelajar ke bilik-bilik khas, iaitu makmal bio, makmal fizik dan juga makmal kimia untuk pelajar sains tulen, sebenarnya saya telah berbincang dengan guru mata pelajaran, iaitu perlu ke kita buat eksperimen di makmal sebenarnya. Jadi memang guru mata pelajaran memang sangat memang menuntut pelajar untuk buat eksperimen di makmal, tetapi setelah 2 minggu mereka di sekolah barulah eksperimen dan segala perjumpaan semua dijalankan. Kemudian untuk mata pelajaran lain seperti mata pelajaran ICT dan sebagainya, iaitu yang memerlukan pelajar pergi ke bilik-bilik khas, iaitu perpustakaan dan juga bilik komputer, sama sahaja, iaitu selepas 2 minggu barulah pelajar akan boleh dibenarkan untuk pergi ke bilik-bilik khas, iaitu seperti yang saya cakap tadi, makmal, perpustakaan dan sebagainya. Bagaimana pula dengan pendapat Puan Pengetua? Puan rasa bolehkah kita jalankan seperti ini? Sebab pada pendapat saya sebenarnya pelajar di asrama tiada masalah tentang konteks, sebab 2 minggu pertama tu adalah yang sangat penting bagi kita. Tapi selepas 2 minggu itu sekiranya pelajar hanya berada di kawasan sekolah, sebenarnya pelajar selamat sebenarnya. Bagaimana Puan Pengetua? Okey ke? Saya rasa tidak semestinya kerana guru-guru juga akan keluar masuk daripada sekolah. Jadi kalau ingin menggunakan perpustakaan, bilik komputer, mungkin kita boleh membuat jadual dan menetapkan. Kita bagi pilihan pada guru hari apa ingin menggunakan bilik komputer dan perpustakaan tersebut. Okey, baik, terima kasih. Sangat jelas tentang arahan pengetua. Saya ingin bertanya kepada Cikgu Izzah ataupun Puan sendiri, perlu ke pelajar memakai pelitup muka setelah 2 minggu, selepas 2 minggu persekolahan? Ataupun sebelum 2 minggu tu memang penting pelajar memakai pelitup muka, menjaga SOP betul-betul. Tapi selepas 2 minggu itu saya rasa pelajar boleh je kalau kita nak bercampur semuanya. Pada pendapat saya, pelajar harus sentiasa memakai pelitup muka sebab walaupun pelajar telah menjalani tempoh kuarantin selama 2 minggu, namun pelajar tetap bergerak dari asrama dan ke sekolah, dan di sekolah juga tidak semestinya tiada wabak COVID-19 itu, kerana wabak tersebut kita tidak boleh lihat kan, seperti yang kita semua tahu. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga kerana pekerja kantin juga akan balik ke rumah, guru-guru juga akan balik ke rumah, dan sebagai langkah berjaga-jagalah kita harus sentiasa memakai pelitup muka dan sanitasi tangan dengan kerap. Okey, Itu saja. baiklah. Jika begitu saya akan maklumkan kepada pelajar semua untuk mereka membawa pelitup muka dengan banyaklah.
Kerana pelitup muka perlu dipakai semasa di dorm dan semasa di bilik-bilik khas semuanya. Baiklah, untuk dari segi pendidikan jasmani dan juga kesihatan tentang pelajar boleh ke untuk mereka bermain di padang dan sebagainya. Bagi saya, pada pendapat saya, pelajar dibenarkan untuk bermain di padang untuk menjalankan aktiviti PAJSK di padang, tetapi selepas 2 minggu juga. Maksudnya sebelum 2 minggu itu pelajar wajib berada di dalam kelas, belajar hanya di dalam kelas sahaja. Jadi itu terpulang kepada guru-guru bagaimana mereka ingin melaksanakan PDP lah. Okay, baiklah Puan Pengetua, jelas ke setakat ini? Setakat ini jelas dan tiada sebarang pertanyaan lagi lah. Cikgu boleh teruskan? Okay, baiklah. Ini merupakan inisiatif kecemerlangan akademik SPM. Kita telah merancang beberapa program sebenarnya. Tapi iaitu sebanyak RM2,000 telah diperuntukkan untuk menyediakan bahan fotostat kepada pelajar dan bahan ini merangkumi setiap bab soalan tahun-tahun lepas dan juga soalan percubaan. Bagi saya, pada pendapat saya, sebenarnya sebelum ini saya telah berbincang dengan guru mata pelajaran dan mereka mengatakan bahawa sebenarnya mereka tidak menyediakan bahan tentang setiap bab tersebut. Tapi saya menegaskan juga kepada guru mata pelajaran untuk menyediakan bahan setiap bab kerana pelajar mungkin kurang faham semasa belajar dalam talian. Tapi setelah kita membuat perkiraan, iaitu mungkin jumlah sebanyak RM2,000 ini boleh dikurangkan kepada RM1,500 sekiranya kita tidak menyediakan bahan fotostat setiap bab. Jadi Puan Pengetua rasa macam mana? Perlukah kita menyediakan bahan setiap bab tersebut? Sebab kerana kosnya agak banyak sebenarnya. Saya juga rasa yang kita perlu menyediakan bahan untuk setiap bab kerana ada sesetengah pelajar tidak ketika belajar di rumah tidak dapat masuk ke kelas kerana faktor internet dan sebagainya. Jadi dengan bahan-bahan seperti ini dapat membantu mereka untuk mengejar balik silibus-silibus yang telah tertinggal. Jadi walaupun kos dia mahal, mungkin kita boleh membuat ketika mesyuarat PIBG lah, kita minta untuk ibu bapa membayar juga sedikit lah. Okay, baik. Terima kasih Puan. Maksudnya saya akan beritahu kepada guru mata pelajaran untuk menyediakan bahan tersebut. Baiklah, kita juga pelajar juga pihak sekolah juga iaitu guru mata pelajaran telah menyediakan kumpulan kecil, membentuk kumpulan kecil kepada para pelajar. Iaitu tidak silap saya seramai 5 orang setiap kumpulan. Kumpulan kecil ini dibentuk setelah 2 minggu. 2 minggu pelajar SPM dan juga STPM masuk ke dalam sekolah lah. Jadi kumpulan kecil ini memang membantu pelajar untuk belajar secara berkumpulan dan boleh membantu pelajar yang lemah. Kemudian untuk penceramah jemputan pula, saya rasa masih dalam perbincangan para guru kerana mungkin para jemputan ini kita boleh jemput setelah kita analisis keputusan SPM, percubaan SPM dan juga percubaan STPM. Jadi bagaimana pendapat Puan Pengetua? Bolehkah kalau kita menjemput penceramah jemputan ini? Pendapat saya menggalakkan untuk para guru menjemput penceramah jemputan ini kerana ada sesetengah guru tidak mahir dalam sesuatu teknik menjawab peperiksaan. Jadi kita memerlukan bantuan penceramah ini. Dan saya setuju yang kita perlu menganalisis dahulu keputusan peperiksaan kerana kalau keputusan mereka sudah bagus bagi sesetengah subjek, saya rasa untuk subjek tersebut tidak memerlukanlah penceramah jemputan ini. Okey, terima kasih Puan. Cuma ada masalah sedikit di sini iaitu masalah kewangan. Boleh ke Puan, saya ingin meminta sedikit sumbangan daripada PIBG untuk kita menjemput penceramah ini. Boleh sahaja kalau sumbangan dari pihak PIBG tidak mencukupi, saya sendiri akan menderma untuk program inilah. Okey, baik. Terima kasih Puan.
Kemudian ini merupakan masalah yang dihadapi pada tahun ini dan juga sebenarnya masalah ini tahun lepas. Kemudian dia bawa ke tahun ini, iaitu sebanyak 10 orang pelajar SPM tahun lepas belum menjelaskan yuran. Sebenarnya pelajar yang belum menjelaskan yuran ni didapati daripada tingkatan 1, 2, 3 dan 4 juga sebenarnya. Tetapi untuk tingkatan 5 ni kita tahu yang tingkatan 5 tahun lepas dah habis sekolah. Jadi mungkin sedikit masalah untuk kita mengumpul balik yuran yang perlu dijelaskan sebenarnya. Jadi jumlah kumulatif yuran semua sekali adalah sebanyak RM10,000, iaitu didapati 6 orang telah menjelaskan sedikit bayaran dan juga 4 orang memang langsung tidak menjelaskan sebarang bayaran langsung. Jadi seperti yang kita telah sedia maklum, iaitu sebanyak RM2,000 akan dikutip setiap orang untuk yuran PIBG, yuran penginapan asrama, dom dan sebagainya. Jadi bagaimana pendapat Puan? Bagaimana kita nak kutip yuran daripada pelajar SPM tahun lepas sebenarnya? Kita boleh mengeluarkan surat terlebih dahulu dan beri kepada ibu bapa untuk menjelaskan yuran tersebut. Tetapi andai kata ibu bapa sendiri tidak mengendahkan surat tersebut, kita perlu melakukan tindakan yang lebih tegas. Mungkin kita boleh menggantung sijil persekolahan ataupun sijil SPM lah, supaya mereka dapat mengambil pengajaran. Okey, baik. Baik Puan, saya akan maklumkan kepada guru penyelaras tentang hal tersebut. Ini merupakan yuran, kemudian pergi kepada kecemerlangan akademik STPM. Untuk kecemerlangan akademik STPM pula, iaitu sebanyak RM3,000 diperuntukkan untuk menyediakan bahan fotostat kepada pelajar dan sama seperti tadi yang merangkumi setiap bab, soalan-soalan tahun lepas, percubaan, kemudian ada juga kumpulan kecil dan juga penceramah jemputan mungkin masih dalam perbincangan lah seperti tadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya ada sedikit masalah tentang pengurusan kewangan, iaitu kewangan kita sebenarnya tidak mencukupi kerana terdapat masih lagi pelajar yang belum menjelaskan yuran PIBG, iaitu daripada tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Jadi bagaimana ya Puan? Sebelum ini PIBG ada memberi sumbangan, betul? Jadi betul. mungkin kita boleh menggunakan sedikit duit daripada sumbangan PIBG tersebut untuk menjelaskan bayaran-bayaran tersebutlah, dan apabila para pelajar telah membayar yuran-yuran persekolahan semua itu, kita akan pusing modal balik, di mana kita akan menggunakan balik duit yang dibayar oleh para pelajar itulah. Kita akan menyimpan semula lah. Boleh ke macam tu, cikgu? Boleh. Saya rasa boleh. Sebab bayaran ini digunakan untuk kita menyediakan pelitup muka dan juga pensanitasi kepada para pelajar. Cikgu Izzah, saya ingin bertanya tentang pelitup muka dan juga pensanitasi tangan. Adakah mencukupi? Setakat ini di asrama ada disediakan pelitup muka dan pensanitasi tangan yang bekalan yang cukup lah untuk pelajar-pelajar. Tetapi pelajar juga akan diberitahu untuk membawa sendiri dari rumah kerana bimbang jika pelajar terlalu bergantung kepada bekalan di asrama dan sekolah, takut bilangannya tak cukup, dan seperti yang Cikgu Adlina tekankan tadi, kita mempunyai masalah kewangan untuk membeli barang-barang tersebut. Jadi pelajar sendiri akan digalakkan untuk membawa dari rumah. Okay, baiklah, saya rasa itu sahaja daripada saya. Puan ada pertanyaan? Tiada sebarang pertanyaan. Terima kasih. Penjelasan Cikgu Adlina dan juga Cikgu Izzah sangat jelas. Jadi di sini saya rumuskan bahawa sekolah kita telah bersedia sepenuhnya untuk pembukaan sekolah kali ini. Dan untuk kecemerlangan akademik pelajar SPM juga amat bagus perancangannya dan boleh diteruskan oleh Cikgu Adlina. Saya rasa cukup sahaja sampai di sini mesyuarat kita untuk kali ini.
Terima kasih Cikgu Adlina dan Cikgu Izzah atas kerjasama yang amat memberangsangkan. Okay, baik, terima kasih Puan. Terima kasih Cikgu Puan dan Cikgu Adlina. Sama-sama.